Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ilham bin Ahmad Zamani, angka giliran 2023 1923 1004. Tugasan 2 GPPP 1092, penghantar pengajian pendidikan. Tajuk yang akan saya bentangkan pada hari ini ialah latar belakang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Apa itu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu PPPM? Apa itu PPPM? Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah diperkenalkan pada tahun 2013 untuk tempoh 13 tahun sehingga tahun 2025. PPPM dirangka berdasarkan 3 objektif yang khusus. Terdapat 3 gelombang atau fasa yang diperkenalkan oleh PPPM. Selain itu, PPPM ini juga telah memperkenalkan 5 aspirasi sistem pendidikan negara, 6 aspirasi murid dan juga 11 anjakan. Pertama sekali, saya akan menerangkan mengenai 3 gelombang pendidikan. Terdapat 3 gelombang pendidikan. Yang pertama ialah tahun 2013 hingga tahun 2015. Gelombang yang kedua 2016 hingga 2020 dan gelombang yang ketiga 2021 hingga 2025. Okey, gelombang pertama ini bertujuan untuk mengubah sistem dengan meningkatkan kualiti guru dan memberikan tumpuan kepada kemahiran utama. Dalam tempoh pelaksanaan itu, tumpuan diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kualiti guru sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dengan memperbaiki pendekatan pelantikan dan melatih pengetua guru besar atau guru besar. Tumpuan juga diberikan kepada peningkatan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi menerusi program pemulihan yang insentif. Pelan tindakan yang dirancang dan perlu dilaksanakan bagi meningkatkan kualiti kemahiran teras ini termasuklah mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama. Kedua, membimbing guru secara khusus bagi meningkatkan standard guru khususnya dalam mata pelajaran teras seperti matematik, sains, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Seterusnya gelombang kedua iaitu pada tahun 2016 hingga 2020. Tujuan utama gelombang kedua ini adalah memacu peningkatan sistem yang bermula pada gelombang 1. Perubahan struktur pendidikan negara dilaksanakan bagi mempercepatkan perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang 1 untuk disejajarkan dengan inisiatif dalam gelombang 2. Pelan tindakan yang dirancang termasuklah memacu peningkatan sistem, memperluas bimbingan dan sokongan untuk membantu guru bagi menambah pengetahuan dalam semua mata pelajaran, kepimpinan, etika, kerohanian dan juga identiti nasional. Jadi, seterusnya menyediakan kemajuan berdasarkan kompetensi dan prestasi serta menambah baik latihan pra-perkhidmatan untuk memugarkan profesion keguruan. Seterusnya kita beralih kepada gelombang ketiga iaitu pada tahun 2021 hingga tahun 2025, iaitu pada masa kini. Tujuan utama gelombang ketiga dalam pendidikan ini ialah yang tertumpu ke arah anjakan kecemerlangan melalui peningkatan keluasan operasi, di mana pada permulaan gelombang ini, semua sekolah, guru dan pengetua perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Seterusnya,
tumpuan diberikan kepada usaha meningkatkan keluasan operasi untuk memupuk budaya kepimpinan, rakan sejawat bagi pembangunan kecemerlangan profesionalisme. Okey. Baik. Okey, plan tindakan yang dirancang yang dilaksanakan termasuklah menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir uruskan diri. Seterusnya, membenarkan pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi dengan lebih meluas dari segi pelaksanaan kurikulum dan peruntukan belanjawan bagi sekolah yang layak. Sebagai contoh, sekolah yang layak, sekolah yang mendapat kecemerlangan akan diberikan dana yang melebihi sekolah-sekolah yang lain. Jadi sekolah yang cemerlang itu boleh menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan lagi prestasi kecemerlangan bagi sekolah tersebut. Baik, seterusnya kita beralih kepada 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Terdapat 5 aspirasi, iaitu akses kepada kejayaan, kualiti, equity, kecekapan dan juga perpaduan. Baik, pertama sekali akses kepada kejayaan. Okay, 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Selaras dengan prinsip pendemokrasian pendidikan, iaitu pendidikan untuk semua, setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan kelompok etnik mempunyai hak untuk mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Jadi dalam aspirasi sistem pendidikan negara ini tidak mengiralah bangsa, had umur dan sebagainya, walaupun berbangsa lain, tapi tetap akan diberikan pendidikan yang sepatutnya sama rata dengan bangsa-bangsa lain. Baik, seterusnya ialah akses kepada kejayaan ini ialah untuk memenuhi hasrat tersebut. Setiap individu harus diberi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan dan hak memilih jenis sekolah untuk belajar tanpa mengira latar belakang, status ekonomi, sosial, keistimewaan, jantina, kaum atau agama seperti yang saya katakan tadi. Okay, semua pihak juga perlu bertanggungjawab untuk memastikan semua murid mendapat tempat di sekolah dan diberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ke peringkat tertinggi dan tidak berlaku keciciran. Jadi sebagai seorang guru, apabila diberi tanggungjawab untuk mendidik anak bangsa kita, kita perlulah meningkatkan rasa tanggungjawab dalam diri. Apabila melihat pelajar-pelajar yang kurang pengetahuan dan keciciran, kita perlu membantu dari apa juga aspek sekalipun supaya pelajar tersebut dapat cemerlang dari segi emosi, rohani, intelek dan juga jasmani serta kemanusiaan. Baik, seterusnya ialah kualiti standard antarabangsa. Okey, negara dalam kelompok seperti teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS, TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Tidak dapat dinafikan bahawa pencapaian pendidikan di Malaysia telah berkembang dan meningkat sejak beberapa dekad yang lalu melalui pelbagai usaha dan tindakan. Hal ini disebabkan sistem pendidikan negara lain telah dapat meningkatkan prestasi murid dengan lebih cepat dan mampu mengekalkan momentum tersebut secara berterusan. Ini menyebabkan jurang pencapaian antara sistem pendidikan Malaysia dan negara lain semakin lebar. Oleh itu, taksiran di peringkat antarabangsa menunjukkan prestasi murid Malaysia semakin merosot. Jadi kualiti standard antarabangsa ni dibuat untuk memastikan
taraf pendidikan di Malaysia sama dapat bersaing dengan sistem pendidikan yang ada di negara-negara maju yang lain. Okey, baik, seterusnya ialah equity untuk semua murid. 50% pengurangan dalam jurang pencapaian bandar ataupun luar bandar, sosioekonomi, gender menjelang tahun 2020. Okey. Menjelang tahun 2020 ini, pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan gender. Data belakang sosioekonomi masih menjadi penyebab jurang equity yang paling besar. Merapatkan jurang sosioekonomi dan antara bandar dengan luar bandar dijangka akan memberi impak terhadap jurang pencapaian antara negeri dan jenis sekolah. 3 aspek yang dikenal pasti sebagai penyebab kepada kewujudan jurang equity iaitu pencapaian pendidikan tertinggi ibu bapa, purata pendapatan isi rumah bagi negeri dan peratusan murid menerima bantuan asas kewangan melalui kumpulan wang amanah pelajar miskin KWAPM. Okey. Equity untuk semua murid ini juga menyediakan akses kepada laluan alternatif yang menarik seperti pendidikan vocational untuk menyediakan peluang kepada murid yang mempunyai pelbagai minat dan kebolehan bagi mengembangkan bakat mereka dalam bidang kemahiran. Bukan saja dalam bidang profesional, namun sistem pendidikan di Malaysia juga memfokuskan kepada vocational, iaitu untuk meningkatkan taraf kemahiran masyarakat di Malaysia. Baik, seterusnya ialah perpaduan. Baik, 5 aspirasi sistem pendidikan ini juga memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Malaysia yang dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, yang kaya dengan keunikan yang pelbagai. Sejak merdeka, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan. Hal ini kerana sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah. Di sekolah juga mereka dapat bersosial dengan pelbagai bangsa. Oleh itu, tanpa perpaduan, hal ini akan menyebabkan kesan yang buruk terhadap negara pada masa kini serta pada masa akan. Okey, yang terakhir sekali dalam 5 aspirasi sistem pendidikan negara ialah kecekapan pelaksanaan berkecekapan tinggi. Baik, keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Perbelanjaan besar untuk pendidikan menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan. Maka pulangan dalam bentuk keberhasilan murid perlu dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Oleh itu, apabila kerajaan telah menyediakan dana yang besar dalam pendidikan, bajet negara, jadi mereka memerlukan keberhasilan itu, mereka ingin lihat keberhasilan itu. Jadi kita sebagai seorang guru perlulah menjadi orang yang bertanggungjawab dalam mendidik murid. Baik, seterusnya ialah 6 aspirasi murid. Okey. Ada 6 aspirasi murid, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, pengetahuan, etika dan kerohanian, kemahiran dui bahasa dan identiti sosial. Okey, baik. Yang pertama sekali ialah pengetahuan. Setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya bagi melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas.
Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang membolehkan mereka mempunyai pengetahuan agar dapat berfungsi secara berkesan dan bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa dan juga negara. Okey, tanpa pengetahuan, dengan pengetahuan yang sedia ada dan dipelajari di sekolah, murid dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian melalui situasi untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan isu-isu tertentu. Seterusnya ialah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir merupakan salah satu elemen penting dalam mempersiapkan murid agar berupaya bersaing pada peringkat global. Berfikir adalah proses yang kognitif yang membolehkan maklumat diperoleh, pengetahuan berkembang dan ilmu dijana. Okey, baik. Dalam kemahiran berfikir ini, pendidikan di Malaysia sangat menitik beratkan agar guru-guru di Malaysia dapat mencungkil kreativiti murid bagi menjadi murid yang berbakat dan cemerlang pada masa akan datang. Okey, baik. Seterusnya ialah kemahiran pemimpin. Pembangunan tamadun sesuatu bangsa terletak pada kualiti pemimpin yang menderajui sesebuah negara. Okay. Tanpa pemimpin, rosaklah satu pemimpin, rosaklah pemimpin sesebuah negara, maka rosaklah negara. Jika baik pemimpin di sebuah negara, maka baiklah negara tersebut. Okey, seterusnya ialah kemahiran peribahasa. Di Malaysia, pendidikan di Malaysia bukan sahaja menerapkan supaya rakyat Malaysia mempelajari bahasa Melayu sahaja. Malah pendidikan di Malaysia juga menekankan supaya pelajar-pelajar ataupun masyarakat di Malaysia belajar bahasa selain daripada bahasa Malaysia, lebih-lebih lagi bahasa Inggeris, iaitu bahasa lingua franca pada saat ini. Seterusnya ialah etika dan kerohanian. Setiap murid perlu dididik dan dibimbing untuk memiliki etika dan kerohanian yang tinggi agar dapat menghadapi cabaran abad ke-21. Sistem pendidikan yang berkesan akan dapat mempersiapkan setiap murid supaya berani menghadapi cabaran masa depan, menyelesaikan konflik secara aman, membuat keputusan yang wajar dalam situasi kritikal dan mempunyai keberanian melakukan apa yang betul. Baik, seterusnya yang terakhir sekali dalam 6 aspirasi murid ini ialah identiti nasional. Rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi terhadap identiti nasional, berpegang teguh dengan prinsip rukun negara untuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Dengan identiti nasional ini dapat juga meningkatkan perpaduan dalam kalangan masyarakat dan murid-murid di Malaysia. Baik, kita bergerak pula kepada 11 anjakan. 11 anjakan. Bagi mencapai aspirasi yang diasaskan, DPPM telah menggariskan 11 anjakan yang dijadikan tunjang kepada mentransformasikan sistem pendidikan negara. Setiap anjakan perlu memberi impak kepada sekurang-kurangnya satu daripada 5 keberhasilan sistem, iaitu akses, equity, perpaduan dan kecekapan. Anjakan pertama iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan kualiti bertaraf antarabangsa. Manakala yang kedua ialah anjakan kedua ialah memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Okey, yang ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Dan yang keempat, anjakan yang keempat, mentransformasikan profesi keguruan menjadi profesi pilihan. Dan yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di sekolah.
Baik, seterusnya ialah anjakan ke-6, iaitu mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Dan yang ke-7, memanfaatkan TFK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Yang ke-8, anjakan yang ke-8 mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan yang ke-9 adalah bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan yang ke-10 iaitu memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Anjakan yang ke-11 meningkatkan ketulusan untuk bertanggungjawabkan awam secara langsung. Seterusnya, implikasi aspirasi sistem terhadap amalan guru berjiwa pendidikan. Yang pertama ialah pengurusan dan pembelajaran. Pengurusan pembelajaran dan pembelajaran ini, guru perlu berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan. Profesionalisme guru di dalam bilik darjah dilihat dalam aspek kebolehan mencorak kualiti pengajaran, kebolehan menyusun organisasi pembelajaran, kebolehan mencorak iklim dalam bilik darjah dan yang berkaitan dengannya. Seterusnya ialah pembangunan profesionalisme. Guru perlu melestarikan pembangunan profesionalisme dengan sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja serta memperbarui pengetahuan dan mempertingkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Guru hendaklah mempunyai keluasan pedagogi yang lebih besar dalam belajar dalam usaha memastikan setiap murid belajar sesuai dengan kemahiran abad ke-21. Seterusnya ialah kemahiran teknologi. Pada era globalisasi ini, teknologi sudah semakin di hadapan, semakin lama semakin ke hadapan. Jadi, anjakan transformasi ke-7 dalam PPPM iaitu memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi bagi meningkatkan kualiti pelajaran di sekolah harus disambut dengan minda positif oleh guru. Dalam PPPM, satu penanda aras dikenali sebagai Standard Teknologi Pendidikan Kebahasaan NETS memerlukan semua guru di bilik darjah mencapai standard iaitu memudahkan dan mencetus inspirasi pembelajaran serta kreativiti murid. Baik, seterusnya ialah mempunyai wawasan. Dalam konteks merealisasikan kualiti guru dan aspirasi PPPM ini, guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berfikiran aras tinggi dan mampu berinovasi supaya mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian baik. Yang terakhir sekali ialah menjadi suri teladan. Guru perlu menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti mana yang ada dalam hasrat PPPM, iaitu diterjemahkan dalam anjakan transformasi ketiga, iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Anjakan ini tentunya menjadi keutamaan untuk membangunkan murid secara holistik. Generasi hari ini bakal mewarisi dunia yang penuh dengan pelbagai cabaran hebat, dari kemusnahan alam sekitar, impak globalisasi hinggalah kepada konflik pembangunan. Jadi penghayatan nilai rohani adalah salah satu tonggak utama dalam pendidikan yang dapat membimbing murid tersebut ke arah yang lebih baik dan tidak tersesat jalan. Baik, seterusnya ialah implikasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM terhadap guru. Baik, bagaimana guru mengaplikasikan pembangunan pendidikan Malaysia ni
adalah guru mengaplikasikan SKPMG2 dalam mencapai standard kualiti yang ditetapkan. Okey, apa itu ni? SKPMG2. SKPMG2 menyediakan senarai tindakan yang perlu dilakukan oleh guru dalam mencapai standard kualiti yang ditetapkan. Yang pertama ialah guru merancang pelaksanaan PDPC secara profesional dan sistematik. Okey, guru juga mengawal proses pembelajaran secara terancang dalam bilik darjah. Selain itu, guru juga mendorong minda murid melaksanakan aktiviti pembelajaran di sekolah. Guru bukan sahaja mendorong minda murid, malah mendorong emosi murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang. Bukan itu sahaja, guru melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang serta murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran secara berkesan. Baik. Rumusan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia adalah dokumen strategik yang merangkumi matlamat, objektif, strategi dan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pendidikan di Malaysia. Pelan ini seringkali dikemas kini bagi menyesuaikan dengan keperluan semasa dan ke arah pembangunan pendidikan negara. Beberapa elemen yang biasanya termasuk dalam rumusan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Rumusan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia penting untuk menjadi panduan bagi pembangunan dan penambahbaikan pendidikan negara serta untuk memastikan keselarasan dan konsistensi dalam usaha memajukan sistem pendidikan di Malaysia. Saya berharap agar sistem pendidikan Malaysia semakin maju seiring dengan negara-negara maju yang lain. Sekian, ini rujukan saya. Sekian, terima kasih. 2 minit.